Assalamualaikum, selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang ketujuh dalam bab pengurusan projek. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita akan merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan juga peranannya. Okey, kita kena tahulah dulu apa itu kumpulan kerja. Kumpulan kerja adalah ahli pasukan dalam sesuatu unit organisasi. Contoh, awak ada satu organisasi untuk menghasilkan kasut. Jadi, dalam satu organisasi ni ada kumpulan kerja. Kumpulan kerja ni adalah ahli-ahli lah. Ahli-ahli yang ada dekat dalam organisasi tersebut. Okey. Kumpulan kerja ni adalah peranannya. Yang pertama adalah membantu dan bekerjasama. Sebab apa? Sebab satu kumpulan kan mestilah kena bantu dan juga bekerjasama antara satu dan yang lain. Okey, yang kedua adalah berkongsi maklumat. Okey, macam mana berkongsi maklumat ni? Okey, contohlah awak dapat tugas sebagai pembangunan model ataupun mock-up. Okey, jadi dekat sini awak akan berkongsi maklumat dengan orang yang membuat lakaran. Jadi awak akan dapatkan dari segi macam mana bentuk mock-up tersebut ataupun model macam itulah, ataupun warna apa yang digunakan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah mempunyai matlamat yang sama. Contoh matlamat yang sama ni, awak nak siapkan projek ni dalam masa seminggu. Jadi mestilah semua ahli pun kena siapkan projek dalam masa seminggu. Janganlah seorang dia lambat buat kerja, seorang cepat. Tak, kita nak semua sama je. Mestilah sama-sama punya matlamat. Okey, seterusnya adalah berkomunikasi. Kalau dalam kumpulan kerja ni, komunikasi sangatlah penting. Contohnya lah, macam tadi, awak ada dapat tugas sebagai pembangunan mock-up kan. Jadi dekat sini awak akan ada komunikasi antara pembangunan model ataupun mock-up dan juga orang yang nak buat lakaran kan. Jadi dekat sini adanya komunikasi. Okey, seterusnya adalah kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Okey, kelebihan pembentukan kumpulan kerja ni kita boleh tengok dari segi dua lah, iaitu individu dekat dalam pasukan tersebut dan juga kita akan tengok dari segi kelebihan satu pasukan tu macam mana. Okey, kita tengok yang individu terlebih dahulu. Yang pertama adalah kurang tekanan dalam aspek pekerjaan. Macam mana boleh kurang tekanan? Sebab dekat dalam kumpulan tu kita dah bahagikan tugas bagi setiap individu. Contoh, individu yang pertama tugasnya untuk melakar. Individu yang kedua tugasnya untuk membeli bahan dan seterusnya. Jadi dekat sini akan kurang tekanan lah dalam aspek pekerjaan. Okey, yang kedua adalah tanggungjawab akan dikongsi bersama-sama ahli kumpulan. Nama pun kita buat dalam satu kumpulan, tak adalah dia akan tanggungjawab tersebut seorang-seorang. Dia akan bersama-sama dengan ahli kumpulannya. Okey, yang seterusnya adalah ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus ataupun pakar. Okey, kita kena pastikanlah setiap individu dekat dalam pasukan kenalah pilih mengikut kepakaran masing-masing. Contoh, awak mempunyai kepakaran dalam pembinaan mock-up. Awak kena ambil lah tugas sebagai pembangunan mock-up. Kalau awak mempunyai kepakaran dalam matematik, dalam kewangan, awak ambil lah bahagian bendahari. Contohnya macam itulah. Okey, seterusnya adalah penghargaan dan iktiraf dikongsi bersama-sama. Contoh, dekat dalam satu pasukan, seorang je berjaya bermaksud satu kumpulan akan berjaya bersama. Jadi satu kumpulan akan diiktiraf juga. Okey, yang seterusnya adalah ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli lain. Contohnya macam ni lah, macam pembangunan mock-up tadi kan. Jadi dekat sini orang yang buat lakaran ni akan mempengaruhi pembangunan mock-up ataupun model. Macam tu. Itu adalah ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli yang lain. Okey, seterusnya adalah pengalaman dan juga pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama-sama. So bermaksud dekat sini setiap individu dekat dalam kumpulan kerja boleh berkongsi lah. Contoh, awak dapat bahagian pembangunan mock-up, awak boleh ceritakan pengalaman dan juga pengetahuan awak kepada ahli yang lain. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok pula dari sudut pasukan. Okey, kalau pasukan ni memperolehi hasil yang
optimum. Yang kedua adalah kedekatan, iaitu rapat dan mesra sesama ahli. Sebab kita buat dalam pasukan kan, mestilah kita nak mesra antara ahli kumpulan kita. Mestilah tak naklah ada salah seorang daripada ahli kumpulan ni masam muka. Tak nak, kita nak rapat dan juga mesra. Barulah kita boleh hasilkan produk yang lebih bagus. Okey, seterusnya adalah komunikasi berlaku secara terbuka. Okey, kalau komunikasi ni macam kita tengok tadilah, komunikasi contoh antara pembangunan mock-up dan juga orang yang nak membuat lakaran. So dekat sini pembangunan mock-up ni dia akan berkomunikasi dengan orang yang nak buat lakaran. Contohnya macam tu. Okey, seterusnya adalah penglibatan yang menyeluruh. Yang seterusnya adalah pengumpulan sumber dan juga memanfaatkannya secara maksimum. Dan yang terakhir adalah peningkatan motivasi staf. Sebab kita bekerja dalam pasukan. Contoh, seorang ahli dekat dalam pasukan awak tu, dia ada masalah, dia rasa letih buat kerja, kan, akan ada ahli yang lain lah boleh memberikan motivasi kepada ahli tersebut. Jadi itulah kelebihan bagi pembentukan kumpulan kerja dalam pasukan dan juga individu. Okey, kita pergi kepada seterusnya, iaitu melibatkan individu bekerja dalam pasukan. Kita tak naklah setiap individu dekat dalam pasukan kita tu bekerja bersendirian. Kita nak bekerja bersama-sama dalam satu pasukan. Kalau nak melibatkan individu bekerja dalam pasukan ni, kita boleh buat dua cara lah, iaitu yang pertama kita memberikan tugas yang mencabar. Yang kedua, kita menentukan pembentukan individu. Okey, kita tengok yang pertama dahulu, iaitu memberikan tugas yang mencabar. Okey, kalau kita berikan tugasan yang mencabar kepada ahli, kepada individu dekat dalam pasukan, ahli tersebut akan memberikan dari segi sumbangan, dari segi kepakaran dan juga kebolehan yang optimum. Contoh, awak diberi tugasan untuk melakar dengan cara membuat lakaran tersebut lagi menarik. Jadi dekat sini ahli tersebut akan menunjukkan kepakaran dan juga kebolehannya lah. Seterusnya adalah pengurus perlu mengenali identiti individu dekat dalam pasukan kerja. Sebab apa? Sebab kalau pengurus dia dah kenal siapa dekat dalam pasukan kerja dia, dekat sini pengurus ni senanglah. Dia senanglah tugasnya untuk nak memberikan tugasan yang sesuai dengan kemampuan setiap ahli yang ada dekat dalam pasukan. Okey, seterusnya kita tengok pula menentukan pembentukan individu. Okey, yang pertama kita ada pemilihan, yang kedua latihan, yang ketiga adalah ganjaran. Okey, kita tengok pemilihan terlebih dahulu. Macam mana kita nak membentuk individu dekat dalam pasukan? Dengan cara kita memilih individu yang mempunyai kemahiran interpersonal dan juga teknikal dalam menjalankan tugasan. Interpersonal ni contohnya individu tersebut pandai menyelesaikan masalah, pandai nak buat keputusan, pandai nak berkomunikasi, macam tu. Kita akan pilih berdasarkan interpersonal dan juga teknikal. Okey, yang seterusnya adalah individu tersebut haruslah berkemampuan memainkan peranan penting dalam pasukan. Okey, yang kedua adalah latihan. Kita tengok pula dari segi latihan. Okey, kenapa kita kena buat latihan dalam kita nak membentuk pasukan kita? Sebab kita nak tingkatkan dari segi kemahiran, dari segi komunikasi dan juga kemahiran-kemahiran lain yang diperlukan. Okey, contohlah awak sebagai pelakar, kan, pereka bentuk. Awak kena melakar. Awak diberikan latihan. Contohnya latihan ni untuk awak belajar macam mana nak melakar, apa teknik-teknik nak melakar, apa teknik-teknik nak buat bayang dan seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya adalah ganjaran. Okey, ganjaran ni akan menggalakkan lagi persaingan yang sihat. Yang kedua adalah mempromosikan individu dalam kenaikan gaji ataupun pangkat. Yang ketiga adalah ganjaran dalam bentuk pengiktirafan. Okey, pengiktirafan ni contohnya macam awak buat kerja bagus, awak buat kerja dengan kemas ke, akan dinaikkan pangkat, akan dinaikkan gaji, macam itulah contohnya dari segi ganjaran. Okey,
Kita pergi kepada seterusnya, iaitu pembentukan pasukan yang berkesan. Okey, ada langkah-langkahnya lah. Macam mana kita nak menghasilkan, nak membentuk pasukan yang berkesan. Okey, yang pertama adalah kepelbagaian ahli dalam pasukan. Okey, kepelbagaian ahli dalam pasukan ni contohnya setiap ahli awak tu ada dalam bidang kejuruteraan, ada yang dari segi kewangan, macam itulah, ada yang dari segi melukis, macam tu. Kita nak pelbagaikan ahli dalam pasukan. Yang kedua adalah bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar. Sebab apa? Kalau kita mempunyai ahli pasukan yang terlalu besar, akan menyebabkan ada ahli yang tidak membuat kerja. Macam itulah. Okey, seterusnya adalah pemilihan ahli dilakukan dengan teliti. Kenapa kita kena buat pemilihan ahli dengan teliti? Sebab kita nak tengoklah dari segi kepakarannya macam mana, apa kelebihannya, dia ni pandai buat apa, pandai melukis ke, pandai mencantum ke, pandai mengukur ke, macam tu. Ataupun dia pandai menguruskan ahli, macam itulah. Sebab tu kita kena buat pemilihan ahli dengan teliti. Okey, seterusnya adalah memberikan latihan yang berterusan. Untuk apa? Untuk kita nak tingkatkan lah. Kita nak tingkatkan dari segi kemahiran dan sebagainya. Okey, yang kelima adalah menerangkan matlamat pasukan dengan jelas. Okey, contoh matlamat pasukan awak adalah untuk menyiapkan projek dalam masa seminggu. Itu adalah matlamatnya. Jadi kena terangkan dengan lebih teliti. Nak siapkan dalam masa seminggu. So kena bagi tahulah seminggu tu kena bekerja dalam berapa hari, macam tu. Okey, yang seterusnya adalah sistem ganjaran yang sistematik. Okey, contohnya lah macam awak buat kerja bagus. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun awak buat kerja dengan bagus. Okey, dekat sini sistem ganjaran yang sistematik kita boleh tengoklah. Kalau awak buat kerja yang bagus, awak dapat dinaikkan pangkat. Kalau awak buat kerja tak bagus, awak stay dekat situ, tak boleh naik pangkat. Contohnya macam tu. Itulah dari segi sistematiknya. Okay, yang seterusnya adalah menggunakan pengukur prestasi yang sesuai. Macam mana pengukur prestasi yang sesuai? Pastikanlah dalam kita nak tengok seseorang ahli dekat dalam pasukan kerja kita, kita kena sediakan satu borang yang spesifik lah, yang kita nak tengok dari segi personalitinya macam mana, prestasi kerjanya macam mana, bagus ke tidak, datang lambat ke, buat kerja tak kemas ke, macam tu kita akan ukur berdasarkan borang yang kita sediakan. Okey, yang kesembilan adalah melaksanakan aktiviti pembentukan pasukan. Jadi itu adalah pembentukan pasukan yang berkesan. Itu langkah-langkahnya. Okey, kita tengok pula contoh macam mana contoh struktur pecahan kerja SPK. Okey, ini adalah contoh SPK kita. Kita ada tugasan, contoh kita ada tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3, tugasan 4. Kemudian kita asingkan pengurus, takbir urus, pereka bentuk dan juga pembangunan mockup. Kita asingkan ahli. Bermaksud dekat sini kita asingkan setiap tugasan tersebut. Contoh pengurus. Untuk tugasan yang pertama, pengurus kena buat apa? Perbincangan dan dengan pelanggan. Takbir urus kena buat apa? Bagi tugasan 1, mencari, mengiklankan projek dan juga pelanggan. Okey, yang ketiga, pereka bentuk. Pereka bentuk tugasnya dia perlu berbincang dengan pelanggan. Okey, pembangunan mockup pula, apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk mendapatkan lakaran bersaiz, menyediakan bahan dan juga peralatan. Okey, jadi dekat sini daripada struktur pecahan kerja ni kita dapat asingkan ahli dekat dalam pasukan kerja kita mengikut skop kerjanya. Jadi pengurus ada kerjanya, takbir urus ada kerjanya, pereka bentuk ada kerjanya. Begitu juga dengan jawatan ataupun ahli-ahli yang lain. Kena pastikan setiap ahli mempunyai skop kerjanya yang tersendiri. Tak adalah takbir urus pergi buat kerja pengurus. Tak, kita tak nak macam tu. Kita nak satu orang mempunyai skop kerjanya yang tersendiri. Okey? Jadi, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.